So, ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alil kiram syunumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wala haula wala quwwata illa billah. Sabar. Kusuat 121. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif qaddasallahu sirrah. Al-akwanu zahiruhu ghirratun wa batinuha ibaratun. Pan-nafsu tanzuru ila zahiri ghirratiha wal qalbu yanzuru ila batini ibaratiha. Al-akwan mana alam ni ataupun makhluk sekalian ni, dia panggil akwan. Pada istilah sufi dia panggil akwanan. Zahiruhu, alam ni berupa zahir dia tipuan. Ya, alam semua ni termasuk makhluk semua ni, zahir dia kalau kita lihat situ habis terberhenti, jawab dia kita tertipu. Ya, kalau kita lihat makhluk, hanya makhluk saja, maka orang tu tertipu. Dia mesti terus lihat tembus dalam, lihat apa hingga nampak tuan ni, itu maksud dia. Lepas tu kita kena buka dua, maknanya pandangan, mata dalam dan mata luar. Kalau kita buka maknanya mata dalam, mata luar sahaja, kita akan tertipu. Ya, sebab pandangan luar ialah nafsu, adapun pandangan dalam dia panggil qalbi. Alam raya itu lahirnya berupa tipuan dan batinnya sebagai peringatan. Maka hawa nafsu melihat lahir tipuan diseronok dengan rupa zahir dia, dengan gaya lahir dia, tapi dalam dia tak nampak. Sedangkan mata hati memperhatikan peringatan, mana dalam dia, akibah dia, bahawa semua itu adalah membawa kita kepada memandang Allah Ta'ala dengan mata hati. Firman Allah Ta'ala, fala taghurrannakal hayatud dunya. Ini pandangan luar. Maka Ta'ala sebut apa dalam Quran, iaitulah janganlah kamu tertipu oleh kehidupan dunia ni. Ya, oleh kehidupan dunia yang zahir, yang banyak manusia tertipu. Dan lagi firman Allah Ta'ala, wa mal hayatud dunya illa mata'un ghurur. Tidak ada kehidupan dunia melainkan kesenangan yang menipu. Mana banyak orang yang senang tertipu, sehingga dengan dunia tadi mereka tidak kenal Tuhannya. Dengan sebab dunia, mereka menghabiskan masa, tenaga, pemikiran dia habis, langsung dia tak pergi pada jalan Allah Ta'ala. Dengan sebab dunia, manusia berkelahi. Dengan sebab dunia, manusia jadi apa? Rosak akhlak. Dengan sebab manusia, dunia dia akhirnya paling teruk, dia kufur dengan Tuhan. Ya, dengan sebab dunia digadai agama dia. Ini dah habis tu. Taraf dia lebih teruk daripada binatang kan. Bila digadaikan agama, yabi'u dinahu bi'ardin minad dunia. Mereka jual agama dia dengan harga dunia yang sedikit. Waktu dalam Quran dia tak ada sebut dunia ni banyak saja. Tak ada satu ayat menyebut dunia ni hebat, dunia ni banyak. Dalam hadis tak ada. Pada kata dunia aqallu minal qalili wa ashikuha azallu minal zalili. Dunia ni aqallu minal qalili, sedikit daripada benda yang sedikit. Walaupun di miliana juatan tu tak ada, sikit benda sebenarnya. Bila nampak sikit, bila dibanding dengan akhir, orang yang buta akhirat dia akan nampak dunia tu besar. Ya, kita tanya, kau nampak dunia hebat? Oh hebat, mana kau ni buta akhirat. Kalau dia celik akhirat, dia tak akan nampak dunia ni. Sikit je tu. Allah Ta'ala jadikan daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat, keseluruhan nikmat dunia tu 1%.
Bayangkan 99 lagi macam mana. Ya. Yang 1% ni pun habis terbalik, terlingkup. Dia tinggal agama dia macam-macam. Kalau tolak 2% dia macam 4 tahun ni, agak masjid pun tak ada orang. Jangan masjid pun dia tak buat. Ya, ni pun 1% dia dah habis. Satu rahmat dia tak jadikan. Ya. Kalau 99 bayangkan. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut secara keseluruhan yang menunjukkan ya kecerdikan fatanah bagi Nabi sallam. A'datul ibadiyas salihina ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala ala qalbil hataril bashar. Mana Allah sediakan bagi hamba yang saleh benda yang tak pernah dilihat ada kat sana, yang tak pernah didengar ada sana, dan tak mampu dijangkau oleh khayalan akal. Semua hebat sana. Mana model moden terbaik semua ada sana, yang belum keluar lagi. Yang ni kita tak dapat pun dah tengok. Ya, dah dengar, dah tengok. Sebab nikmat tu ada bentuk lihat, ada bentuk dengar, ada bentuk makan, macam-macam. Semua dah dapat. Kalau tak dapat pun dah tengok. Yang belum, yang hebat semua ada kat sana. 99 bayang. Tadi nak bayang akal kita punya hebatnya nikmat di sana. Ya. Itu sebab guna mata hati, jangan guna mata kepala je. Kalau guna mata kepala saja, confirm dia sesat. Siapa yang sesat guna mata kepala? Kafir je lah orang kafir. Dan kita akhirat apa dia? Itu apa? Itu apa? Itu syurga. Dia pun tak nampak, buta. Ini nampak depan mata dia. Ya. Lepas tu banyak ayat-ayat Quran memberi peringatan kepada kita. Ini di antara dia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Orang yang hidup mata hati dengan orang yang buta lain kan. 4 orang dibawa tu dalam kitab apa Hikam Abi Madyan At-Tilimsani, dia buat misal. 4 orang dibawa masuk dalam istana raja. Kan. Masuk dia orang yang apa tu kan? Tukang kayu. Dia takjub dengan ukiran-ukiran kayu dalam istana tu. Hebat tu. Ya, yang tukang besi pula tengok besi, ni besi special. Ya. Yang barang antik dia tengok raja pula gila antik. Orang kata ini barang ni berpayah lawa. Ada gila. Datang seorang wali masuk, apa ada ni ke akhirat lagi besar. Ya, wali masuk kata apa di istana ni, apa nak banding akhirat tak apa, sampah pun tak ada. Akhirat lagi hebat daripada ni. Tu. Itu biasa bila orang pandang dengan mata hati dia lain, dia takkan tertipu. Sebab dalam ayat ni kata pala taghurrannakum al-hayatud dunya, jangan kamu tertipu oleh kehidupan dunia. Banyak manusia yang tertipu, banyak tertipu daripada yang tidak. Sebab tu ayat surah Al-A'la dia kata apa? Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan kebanyakan, tengok, bal tu'thirunal hayatad, bahkan mereka melebihkan kehidupan dunia daripada akhirat. Ya, wal akhiratu khairu wa abqa, sedangkan akhirat khair, lebih baik. Abqa tu lebih kekal. Nikmat hebat, kemudian kekal tak. Tu. Habis. Kemudian sifat dunia pula, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tiada kehidupan dunia itu melainkan kesenangan yang menipu daya. Mana kita jaga kesenangan dunia, Quran dah cop tu, mata' ghurur, kehidupan yang menipu daya, kecuali orang-orang yang ahli ma'rifah, yang kenal Tuhan, dia selamat. Ya. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Itu orang yang selamat. Rijalun, beberapa laki-laki, la tulhihim, yang tidak melalaikan oleh mereka, tijarah, oleh bisnes mereka, wala bai', jual beli mereka, an zikrillah, daripada mengingati dan mentaati Allah Ta'ala. Dia ada kumpulan tu. Ya, Quran datang banyak ayat tu. Kita tengok supaya kita jangan tertipu. Quran bagi jelas ni. Berarti tidak akan tertipu orang yang mengikut Al-Quran dengan sungguh. Ya. Kemudian Nabi Isa bersabda, dia berkata apa? Celakalah kamu wahai ulama yang tidak jujur. Dia panggil ulama usuk. Ya, ulama usuk. Perumpamaan bagaikan selokan kotoran, luarnya bersimen baik dan dalamnya penuh dengan kotoran basi. Dan tengok dalam tu cantik, luar, dalam apa tadi. Orang juga lah, kami cantik wajah luar, dalam dia tai kan. Tu Sayyidina Ali kata, apa kau nak kata kau hebat? Apa? Asal kau daripada mimma indafiq, air yang terpancar.
sebab sifat manusia dia gopoh, ya. Min ma'in mahin, daripada air yang hina. Air mani tuan-tuan, kalau setitik dia bagi kat orang, so beli 2 sen nak, kau genjis dia melinjir, geli je kau. Itulah kau, diri kau tu lah dia. Tu kata Sayyidina Ali, kau jadi daripada air benih yang hina, ya. Kemudian sekarang dalam pohon kau tu adalah tai najis ni kan, kau dibuka tak ada seorang dekat, ya. Kemudian kau mati jadi bangkai yang busuk. Ayam kalau tanam sekaki cukup, boleh lah. Kalau manusia tanam macam tanam 2 kaki, meletup habis tu kampung. Tak ada cara pun nak lalu ni, bangkai busuk. Itulah kau nak besar diri apa, tak ada sebab kita nak besar diri. Kemudian pula kalau mati terjun ke neraka, habis tuan, hina sehina. Sebab tu yang memuliakan kita dalaman tu, iman, Islam, atau menyebabkan orang tu mulia di sana. Maka cari kemuliaan di sisi Allah Ta'ala. Yang ada kemuliaan di sisi Allah, di sisi Rasul dan orang beriman. Fa innal izzata lillah wa li rasulihi wa lil mu'minin. Lain tak ada. Kau cari jalan lain, ikut cara lain, Nabi babas. Kemudian in aratta an yakuna laka izzun la yafna fala tasta'izzan bi izzin yafna. Ini satu kaedah besar lagi pada kita, supaya kita pandai memilih dan tidak tertipu, dan kenal apa itu izz, kemuliaan sebenar. In aratta, jika engkau menghendaki ayyakuna laka izzun, bahawa bagi engkau tu ada izzun, kemuliaan, maka kemuliaan mana? La tafna, yang tidak akan musnah, tak akan binasa. Maka fala tasta'izzan bi izzin yafna, maka jangan engkau membanggakan dengan kemuliaan yang rosak dan akan binasa. Apa yang rosak? Dunia. Apa yang rosak? Makhluk semua habis, ya. Likulli syai'in ajal, tiap satu semua ada ajal, tempohan dia, ya. Semua ada. Kita cara ajal kita, pokok kayu pun dia mati, hayawan pun dia mati, semua akan habis. Maka jangan cari kemuliaan yang binasa. Sebab tu pembinaan ilmu tasawuf semua termasuk, dan juga dalam kalam Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kalam Nabi Ibrahim? La uhibbul afilin, aku tak minat pada benda yang akan hilang, ya. Yang tak hilang je apa? Dia je. Tu. Maka cari kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau cari kemuliaan di sisi manusia, habis dan tak ada manusia yang setuju semua kita. Tu. Kemudian kemuliaan itu, jika engkau ingin mendapat kemuliaan yang tidak rosak, maka jangan membanggakan, mana hati kita jangan terasa seronok dengan kemuliaan dunia yang rosak, ya. Siapa menambatkan seronok dengan dunia, seronok dengan jenis, ya, benda yang dipandang, penglihatan, pakaian, apa semua, makanan sedap semua, orang tu menyeksa diri di sini. Sebab benda tu tak seronok lah. Ambil lah. Dunia kan tak ambil. Kita bukan malaikat tak makan, ya. Kita bukan kebau lembu tak ada pakai, kan. Lembu nak pakai, tapi ambil sekadar untuk syarat. Dah, jangan jadikan fokus benda tu, jangan dibenang besar benda tu. Ini membesar-besar makanan, membesarkan pakaian, rumah tangga dan sebagainya, jadi khayal kat situ. Benda tidak matlamat. Ambil sebagai keperluan, sebab kita dengan dunia sebagai keperluan, bukan matlamat. Matlamat kita ialah Allah Ta'ala. Wa anna ila rabbikal muntaha, kepada Tuhan kamu pemuncak dia. Tuhan. Jadi kemuliaan tidak rosak, hanya kemuliaan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Bersandar diri kepadanya, itu yang rukun pertama. Bangsa siapa tak bersandar diri dengan Tuhan, habis dia akan digoda dan dibodohkan oleh nafsu dia, kuasaan. Sebab Allah Ta'ala kekal, tidak rosak. Kalau nisbah dunia dengan akhirat, mana kekal? Syurga dia kekal. Cari pola yang sana. Kalau nisbah makhluk, termasuk syurga pun makhluk, dengan Tuhan, bagi yang kekal Allah Ta'ala, dia kekal yang hakiki. Syurga kekal, tapi kekal arid, kekal baru datang. Mana kekal? Sebab Tuhan kekal. Kalau Tuhan nak habiskan dia bila masa boleh, tapi dah jadi dia kekal lah. Atau mana? Jadi kekal yang hakiki dia, ya. Yang paling kaya je apa? Dia. Yang paling hebat je apa? Dia. Pemilik segala je apa? Dia. Pemberi segala je apa? Dia. Tempat bersandar je apa? Dia. Semua dia kan. Apa ada kita? Jadi ikat diri dengan dia, baru betul. Kita ikat dengan makhluk lama habis kan. Kan? Kalau sama ustaz saya, kawan saya bilang,
Wah, kau menikah pun muda-muda 20, 30. Besok dah 60 jadi asam boy. Asam boy kata tak sibuk. Ya, itu dah manusia ni. Dah mati satu tanah dia bangkai apa tak ada. Harta benda semua tinggal. Yang hebat-hebat dulu sampai orang sujud dekat dia paksa rakyat. Karun mana pergi sekarang? Habis Firaun mana pergi? Namrud habis semua dah habis. Jangan cerita. Tak ada benda. Jadi jangan tambatkan hati pada benda yang hilang dan binasa. Tambatkan kalbi pada zat yang maha sempurna. Sebab Allah Ta'ala kekal tidak rosak. Ada pun jika berbangga dengan kekayaan, banyak harta, lama-lama dia tinggal juga kan. Ada seorang sahabat saya kan, dia kawan dengan kontraktor Lesen A punya kan. Kemudian dia dah sakit uzur kan, dia ziarah dia menangis. Oh dah alhamdulillah lah, dia dah sedar kan. Rupa kata menangis, aku nak tinggal harta aku ni, siapa nak jaga? La ilaha illallah, ingat dah sedar. Rupa lagi teruk. Ni takut harta dia siapa ambil, so aku dah tak ada. Oh berat kerja. Ya, orang kejar harta kau tak betul-betul dia besar kan. Kalau dicari tu semata-mata mencari perjalanan Allah, dia selamat. Kalau ikut nafsu dia rosak. Nak cari satu hal kepala pening kan, dah dapat pula dah Tuhan nak jaga, lepas tu pula nak tinggal lagi, oh tak pasal-pasal menyeksa diri. Ya, ada dia bagi kita terima lah. Ya, tapi kalau tak ada tu kan matlamat kita. Dia bagi kita pakai kan, dia tak bagi pun tak ada hal tu kan. Dan dia bagi setelah amanah, kita kena jaga, guna pada jalan di itu maknanya. Ada pun jika berbangga dengan kekayaan, kebangsaan, bangsa dia ni bangsa apa, keturunan apa kan. Dia orang Arab Badui dulu, orang Arab dulu, Arab Jahiliah macam tu lah. Dia pergi haji kan, tiba-tiba tu dia masuk teko-teko kepala berucap kat Kaabah ni, saya bangsa ni, bangsa orang, masing-masing membanggakan diri dia kan ni. Kerja-kerja bodoh orang gitu. Dan kedudukan, pangkat ini, pangkat tu mana nak bawa tu? Nak tunjuk malaikat maut, digentapnya habis semua. Semua tak laku macam ni. Maka semua itu palsu. Ya, semua itu palsu. Bukan originalnya. Akan rosak dan tidak kekal. Habis. Siapa yang nampak ni? Qalbi salim. Qalbi yang sejahtera. Ya, kalau nafsu tak nampak kan. Nafsu dia kena bodoh. Ya. Sebab tu qalbin salim tu cari. Dia mati dalam qalbi yang sempurna, dia akan selamat. Ya. Quran sebut apa? Illa man atallah biqalbin salim. Semuanya mereka datang menghadap Allah dengan hati yang sejahtera, bahawa dia selamat. Maka semua itu palsu, rosak dan tidak kekal. Maka siapa yang bersandar, berbangga dengan kepalsuan, bayangan, maka pasti binasa dan rosak bersama dengan apa yang dibanggakan. Akhirnya dia rugilah serugi-rugi. Bila dia menyesal, malakul maut nak ambil nyawa, dia menjerit, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas salihin. Malaikat maut nak ambil nyawa, dia minta, ya Allah, mintalah panjang sambung umurku sedikit lagi, aku nak beramal saleh. Tak ayat Tuhan kata. Dan ayat lain Tuhan kata apa? La ruddu la'adu ila ma nuhu anu. Ni buatnya aku balik, dia ulang balik perangai tu. Ya, dia tersepit dan dia tak tersepit, lepas tu dia mengelupa. Allah. Sebab ingat ni, nak berjalan kepada hadrat Tuhan, tolong ikut cara style yang ditunjuk oleh baginda SAW dalam Isra wal Mi'raj. Nabi Isra Mi'raj, Nabi berjalan terus, Nabi berpaling ke kanan tak? Nabi layan tak panggilan? Layan. Ya. Ya Muhammad anzilni as-salud. Panggilan baru panggilan dunia, panggilan Yahudi, panggilan Nasara, semua panggil. Ya, Nabi tak berpaling pun. Bahkan Nabi tak menyawat pun. Nabi jawab, Nabi tanya Jibril. Ya, Jibril itu seruan siapa? Seruan Yahudi. Kalau kau paling, habis umat kau jadi Yahudi. Tak paling pun macam Yahudi banyak. Ya, Nasara begitu juga, dunia begitu juga. Kalau kau paling je, habis umat kau sembah dunia. Tak paling pun macam-macam hal lagi. Jadi nak berjalan ke Tuhan dah nampak jelas, jangan pandang kiri kanan. Apa orang nak kata tu berjalan sama dia. Ya, dia nak kata berjalan. Bukan aku makhluk, aku bukan hamba aku hamba Allah. Dia jalan terus. Itu cara dia, slogan dia pakai, ikut cara bagi Islam. Jangan berpaling, kita paling je sangkut betul. Baik memanggil, yang menerik tu macam-macam. Lepas tu dia perlu kemantapan, buat zikir dia kena banyak supaya kuat iman dia dengan Allah. Allah. Dan lagi firman Allah Ta'ala, ayabtaghuna indahumul izzata fa innal izzata
lillahi jami'an tu. Apakah mereka mengharapkan pada apa yang mereka sanjung itu satu kemuliaan? Ni banyak. Wah, konon mulia tu ada pada pangkat, kerja pangkat. Konon mulia tu ada pada jawatan, berebut jawatan, habis duit. Ya, satu bahagian juta orang dia. Nak buat lepas tu semua jalan dan tinggal semua. Ya. Lepas tu Sayyidina Ali kata apa? Manik tamala ala malin qallah wa manik tamala ala zalin zallah wa manik tamala ala Allah pada qala wala zal. Siapa pegang pada harta hilang, pegang pangkat habis. Siapa pegang pada Ta'ala baru dia tak berlaku semua, dia selamat. Dia pegang hanya dengan Tuhan. Dan kita nak balik menghadap Tuhan, bukan menghadap dia. Dunia zahibah, dunia berlalu pergi, tinggal. Makin jauh kita tinggal, balik nak menghadap. Apakah mereka mengharap pada apa yang mereka sanjung itu kemuliaan? Ketahuilah sungguhnya, ingat, kemuliaan itu semuanya milik Allah. Itu dia. Fa innal izzah, kemuliaan itu apa? Lillah, milik Allah jami'an, secara keseluruhan. Tak ada siapa punya melainkan dia punya. Maka carilah kemuliaan di sisi Ta'ala. Apa kemuliaan sisi Ta'ala? Tunduk dan patuh zahir dan batin pada dia, selamat. Ya, itu orang yang selamat, tu orang yang cerdik. Buat Nabi kata apa? Abna Adam ati' rabbak fatusammah akilan wala ta'sihi fatusammah jahilan. Hei anak Adam, sila beri ketaatan yang sebenar kepada Ta'ala, zahir dan batin kamu. Fatusammah akilan, maka kamu dinamakan orang yang pintar dan cerdik. Wala ta'sihi, jangan kamu derhaka akan dia. Fatusammah jahilan, maka dinamakan kamu orang yang bodoh. Orang yang bodoh, orang yang mana tidak mentaati perintah Tuhan, sebab dia memerangkap diri dia untuk tersumbat dalam azab penderitaan yang paling hebat di sana besok. Hikayatun, satu cerita kisah. Seorang datang kepada Raja Harun Ar-Rasyid untuk memberi nasihat. Tiba-tiba Harun Ar-Rasyid marah pada dia. Ni jenis apa? Gaji kepala biol ni. Orang nasihat lepas tu apa? Seronok kan? Tidak, dia marah kawan nasihat dia. Lalu memerintahkan kepada pengawalnya supaya mengikat orang itu bersama dengan kaldainya yang nakal tadi. Ya, dia nak nasihat aku, kau siapa dia? Ni jenis orang kepala syaitan gitu. Takabur, sombong. Ya, tangkap dia tu, mengikat dia dengan kaldai dia. Supaya apa? Supaya mati dia tendang oleh kaldai ni. Dia letak ni kaldai tu kan, supaya kaldai tu tendang dia sampai dia mati. Nak seksa maksud dia. Setelah perintah dilaksanakan, tiba-tiba kaldai itu lunak kepada orang yang dihukum. Bila kaldai tu garang tu, tiba-tiba kat dia senyap. Harun Rasyid pun pening. Ya, tak jadi dia punya perancangan. Dia pernah berlaku Zainab Al-Ghazali, pimpinan Muslimat Ikhwan Muslimin Mesir. Kerajaan Mesir itu tangkap dia. Last sekali sumbat dia nak bunuh dengan cara yang ngeri. Dia laparkan seekor singa yang sangat garang. Ya, lepas tu dia lepaskan, dimasukkan Zainab Al-Ghazali itu. Dia orang yang tengok ada mula takut, memang kena kitai pegang kan. Singa garang, lapar pula. Bila lepaskan singa tu, datang ke Zainab Al-Ghazali, dia jilat badan kawan, dia beri penghormatan, terperanjat dia orang. Singa binatang reti hormat ahlillah. Ya, kalau manusia tak hati, dia berteruk bila binatang. Sebab tu orang kafir tu, Quran kata apa? Inna syarrad dawab, semuanya binatang yang paling jahat merangkak atas muka bumi. Cara dia allazina kafaru, orang yang kufur tu. Quran cok dia baca dalam Quran. Ya, syarrad dawab, sejahat-jahat binatang yang merangkak atas muka bumi. Allazina kafaru, orang yang kufur dengan Allah Ta'ala. Sebab dia buat kemuncak kejahatan apa? Asyirku billah, syirik dengan Allah. Dan menumpang bumi Tuhan, tak syukur, lawan Tuhan pula. Tuhan suruh tauhidkan dia, dia syirikkan Allah Ta'ala. Itu habis. Di sini pula cerita Harun Rasyid, tangkap kawan tu, dia kata, ya, kerjakan dia dengan kaldai, dengan kaldai tergajang biar dia mati dia. Setelah dibuat, lain yang berlaku. Tiba-tiba kaldai itu lunak, mana berlemah lembut kepada orang itu. Kemudian Harun Rasyid menyuruh supaya dimasukkan dia ke rumah. Wah, dia kata, handal ke engkau ya, pergi kunci dalam rumah dia. Ya, dan pintu dia tutup dengan simen dan Masya Allah. Ni bukan kunci besar penumbuk. Bukan gantai dan dengan simen sekali. Kira orang panggil welding habis tu. Ya, tutup dengan simen biar dia tak dibuka tu, biar dia mati dalam tu. Dan di simen, tutup dengan simen supaya mati di dalamnya.
Memang dia nak bunuh terus, punya jahat ni. Orang nasihat patut kau terima kasih kan. Bunuh kawan ni, kita kata lebih teruk binatang ni. Tiba-tiba orang yang di penjara itu ada di kebun. Orang tengok ada kat kebun, wah, lagi dia pening kan. Tengok ada kat kebun. Sedangkan pintu rumah tertutup. Dia pun tahu siapa Allah Ta'ala. Maka dipanggil oleh Harun Ar-Rasyid dan ditanya, siapa yang mengeluarkan engkau dari rumah ni? Aku lah simen rapat ni. Macam mana kau keluar? Jawab dia, yang memasukkan aku ke dalam kebun. Siapa dia? Allah lah. Dia tak jawab Allah Ta'ala. Dia jawab, yang memasuk aku dalam kebun. Biar orang tu kenal apa urusan kerja Allah Ta'ala, semua kerja Tuhan. Habis dia tanya, siapa yang masuk kamu dalam kebun? Yang memasukkan aku dalam rumah. Oh, lagi dia bening. Gajah pula bahlul kan. Lagi dia bening. Dia kata kerja Allah tu senang. Dia kata, yang masuk dalam kebun, yang masuk aku dalam rumah. Masuk dalam rumah, yang masuk aku dalam kebun. Pintu rumah tak ada buka, simen tak ada cacat apa yang biasa. Baru dia tahu. Yang mengeluarkan aku daripada rumah dah. Kemudian menyuruh pengawalnya membawa orang itu ke atas kenderaan sekeliling kota dan memberitahu kepada orang, ingatlah bahawa Harun Ar-Rasyid akan menghina seorang yang telah dimuliakan oleh Allah, maka tidak dapat dia. Baru dia sedar kan. Dia kata kau pergi harap orang ni, Harun Ar-Rasyid nak hina dia, tapi orang ni sebenarnya orang dimuliakan Allah. Sebab orang kalau dimuliakan Tuhan, tak ada siapa boleh hina dia. Binatang pun tunduk kat dia. Ahli makrifat dan cari kemuliaan yang sebenar di sisi Tuhan. Syarat dia apa? Syarat besar nak jadi dapat mulia Tuhan, buang makhluk daripada hati kamu. Jangan sangkut hati kamu dengan makhluk. Ada makhluk tak apa, ada rumah, ada isteri, ada bini, tapi jangan sangkut hati kat dia. Sangkut dalam. Luar tak apa, sebagai kemesraan lahir, so ada syariat suruh kita bermesra. Dalam jangan putus kau dengan Tuhan. Baru dah kita kadang-kadang tengah hohak ke hacar ni. Kau tengah ha baik, kau boleh menghadap dia. Boleh Tuhan kata. Alhamdulillah, kau boleh tak apa. Kita tengah dalam jalan kan. Zikir qalbi lan lataib semua jalan, murakabah dia. Sentiasa. Tu cantik. Kalau boleh tengok pada tenggelam, kau berbual kau terlingkup, habis tu. Itu habis guyup dia panggil. Sebab tu perlu pada suluk zikir, latihan dalam tu supaya tamkin. Maknanya kita duduk di mana pun, dalam kita tak orang nampak dia, kita pada dalam kita sentiasa tawajuh dengan dia. Itu para aulia. Sebab para aulia dia tutup kan. Ada seorang tu isteri dia pun tak tahu dia seorang wali besar. Dia tak tahu, dia tutup kan. Sehingga dia puasa, mana dia tak tunjuk. Dia puasa, dia ambil minyak, dia sapu kat bibir dia. Wah, bini dia kata, wah abang kau berminyak moncong lagi ni, mau kau misuk apa? Dia puasa. Dia tak nak ibadat dia orang tahu. Bila ibadat kita tak nak orang tahu, bermakna orang tu siddiq hati dengan Tuhan. Buat jalan ketuhanan yang paling besar dia apa? Dia apa? Tidak minat dikenal. Itu syarat besar. Dia tidak minat dia dikenal. Itu jalan besar. Kalau ada dalam hati kita minat dikenal, nak glamour, habislah. Orang tu takkan jumpa jalan makrifat dengan Tuhan. Kalau ada di qalbi hati dia nak glamour. Baik kau makan ikan glamour lagi baik. Kau goreng ikan glamour makan lagi sedap. Pasal kau cek glamour. Orang puji kau satu dunia, Tuhan tak terima, maka neraka jahanam ke tempat dia. Satu dunia puji dia, neraka jahanam tempat kalau Tuhan tak terima. Jadi kalau Tuhan terima dia, satu dunia kutuk dia, maki apa semua, labelkan dia macam-macam, tapi Tuhan terima dia, Jannatul Firdaus tu tempat dia. Itu saja kan. Ilahi antamak. Itu je lah, apa lagi. Allah. Itu cerita tuan orang yang mulia Tuhan muliakan, jangan nak ina tak, dia tak buat ina, tangkap masuk tanah, buang sana pun habis tuan. Itu cerita yang masyhur dulu lagi pula hebat kan. Ashabul Kahfi, apa nama tu, Ashabul Udud kan, yang dibakar tu, di antara mereka yang apa tu, dia belajar ilmu sihir kan. Dalam tu ketika tu raja tengok dia punya apa, tukang-tukang sihir yang kau semua dalam hati kan. Dia suruh turunkan ilmu, dia pilih pemuda tu pula bagi test. Dia nak belajar ilmu sihir. Satu ketika dia pergi jumpa rahib, seorang ahli ibadat, dia belajar ilmu kawan tu. Ringkas cerita dia, bila balik lambat sini, mak dia kata ke mana? Tukang sihir lambat nak belajar. Di sini pula kata kenapa? Mak kerja rumah banyak. Dia sembunyikan yang dia belajar ilmu agama tadi, ilmu akidah. Sampai satu ketika pecah cerita apa? Dia berjalan nak balik, tersekat di tengah. Di tengah-tengah jalan tu singa kacau. Orang tak boleh apa, dia pun ambil baca dengan nama Allah, pun mati singa tu.
Orang cerita kuah ni hebat mana ilmu, dia pun cerita sebenarnya Tuhan kau bukan gaji kau tu ialah Allah Ta'ala, ya. Tu dibawa gaji, bawa jumpa gaji tak ada atas bukit, balik ni sap apa tak mati. Hidup cacat tenggelam selam laut, tengok dia timur kat darat mati. Ya. Last dia kata beginilah dia kata, kalau kau nak guna aku mesti kau kumpul kau, ya. Kau panah aku dengan syarat kau sebut dengan nama Allah, ya Rabbil Gulam. Dia sebut nama Allah pun boleh mati. Habis dia mati, orang kata oh sebut nama Allah boleh mati, benarlah Allah Tuhan kita. Habis semua beriman, lagi pening gaji. Mana apa? Itu kata kalau dia sanggup langgar untuk bunuh diri kena agama Allah, tu bukan bunuh diri yang diharamkan. Ya, kerana orang ikat bom kan. Ikat bom kat mana digempur kat kem bunuh, pung, nampak macam bunuh diri. Itu tak. Ya. Ini kias kita tadilah. Dia sanggup biar dia mati tak apa. Dia mati seorang, orang lain semua pergi beriman, ya. Itu maknanya itu orang yang betul-betul sedik hati dia dengan Allah Ta'ala. Maka bersihkan qalbi kita dengan dia, dan boleh bagi tu. Seorang datang kepada seorang arif sambil menangis, ya. Maka ditanya orang arif itu, seorang wali ni, mengapa engkau menangis? Ya, dia mazat, tak pergi. Kenapa engkau menangis? Ya? Jawabnya, kerana guruku telah mati. Syekh aku, guru aku dah wafat dan meninggal. Berkata orang arif, mengapa engkau berguru dengan orang mati? Oh, lagi kacau. Kalau kita macam, oh sian, tunggu guru meninggal ni. Oh, alah, Masya Allah. Inna lillah. Hadiah Fatihah. Dia pun dia cakap apa? Kenapa engkau ambil guru orang mati? Berguru dengan hayyul ladzi la yamut. Berguru dengan yang hidup, yang takkan mati. Siapa dia? Allah Ta'ala lah. Maknanya apa ni? Wali besar. Dia ambil ilmu direct, ilmu laduni dia panggil ni. Tu orang dulu hebat-hebat ni. Masya Allah. Kita ambil dengan guru yang mati pun tak ambil ilmu. Dia ambil ilmu terus. Tapi nak dapat ilmu ni dia tinggal riyadhah, bukan sekadar ilmu saja. Riyadhah. Contoh riyadhah dalam hadis Nabi tunjuk satu je contoh dia, man zahada fid dunya allamahullahu bila ta'allumin wahdahu bila hidayatin. Barang siapa yang zuhud dengan dunia, mana dia tumpulkan kalbi dia tu, tak ada dunia dalam kalbi, ma fi qalbi ghairullah. Maka ketika itu Rasulullah menyatakan apa? Allamahullahu bila ta'allum. Tuhan ajar dia tanpa guru. Itulah dunia ni. Ya, wa hadahu bila hidayatin, dan Tuhan beri hidayat, tak ada orang pimpin, terus direct. Dia panggil Rabbani, yang punya dapat ilhamur Rabbani. Ya, daripada Allah Ta'ala dapat. Habis. Allah Karim. Dan satu lagi tak, at-tayyu al-haqiqiyyu an tutwa masafatad dunya anka hatta taral al-akhirata aqrab ilaika min. Singkatan jalan yang sesungguhnya ialah jika terlipat untukmu jarak-jarak dunia itu sehingga engkau nampak melihat akhirat lebih dekat kepadamu daripada dirimu sendiri. Dalam istilah sufi dia ada panggil dah satu karamat. Dia panggil apa? Ahlil khutwah panggil. Ahlil khutwah. Orang yang jarak sejauh tu bagi dia selangkah ya. Ya. Sebab dia kata al-ulama warasatul anbiya. Ulama mana ni? Bukan ulama yang bersepah ni kan. Ulama betul-betul mewarisi Nabi. Nabi berilmu, dia berilmu. Nabi beramal, dia beramal. Nabi berjuang, dia berjuang. Nabi ada mukjizat, dia ada karamat. Itu betul. Dia betul-betul 100% dia ikut. Kalau Nabi boleh berjalan jarak yang jauh dengan sebentar, bahkan naik sampai Sidratul Muntaha, malaikat Jibril tak boleh masuk kan? Ya, kalau aku masuk hangus, situ baru Nabi tu kita tahu dia ada nur, dia boleh masuk atas tu sampai mustawa dan atas tempat tajalli. Habis. Jadi kalau para ulama, para awliya yang waris Nabi, dia boleh jalan, dia boleh meringkaskan jalan jauh kan? Tapi tak payah naik atas lah, yang bawahnya dia kan? Contohnya kan, ya, kalau di negeri kita ni banyak kan, macam tadi dia kerja so dia boleh keluar kan? Tu Pulau Manis, Syekh Daud Fatani kan, semua tu ahli khutwah. Syekh Daud Fatani, kalau tuan-tuan tengok kitab-kitab dia, karangan dia semua dia khatam, dia tulis kat Mekah, Masjidil Haram, dan makam dia pun di sana. Punca apa dia ambil keputusan sampai dia mati sana? Punca dia bila orang tahu karamat dia. Ya, dia hari-hari paginya dia alih lembu mak dia, lembu ke kebab gitulah, dia alih sambat tempat makan, pup, dia pergi Mekah. Pergi Mekah petang kan dia balik, seorang tak tahu. Ya, dia mengaji sana begitu hari-hari. Tiba satu masa Nabi cerita, terbuka cerita, bila orang pergi haji Mekah, Daud engkau di sini, bila kau duduk sini? Sejak tu dia tahu je tu ambil keputusan, dia tak balik lagi Fatani. Ya.
Kalau orang tanya orang kau hebat, tahu tak apa tu. Orang tu kacau je ni. Entah pun kenal anak siapa. Oh, tu besar syaitan tu. Dia tahu tu terus ambil kesan, dia takkan balik ke sana lagi. Wali besar takut orang puji, takut orang sanjung, takut orang kenal. Sebab kalbi dia tak nak, dia tak minat orang kenal. Itu baru dia bersih siddiq hati dengan Tuhan. Ini segi-segi nak suruh orang puji, orang tak sebut nama dia kecil hati ni, apa ni, wali nikah boleh kata. Kalau apa yang terjemahkan kitab hikam, siapa nama? Tok Pulau Manis kan? Syekh Abdul Malik. Dia mengaji Mekah kan. Jadi ketiga dia ngaji Mekah, dia punya rumah di Terengganu, kampung Pulau Manis. Jadi musim buah durian, mak dia pun kata, kalau Wali ada dapat dia makan durian. Kejap lagi dia ketuk pintu, Assalamualaikum, tengok, balik ya, balik, sepacak dia balik dan dibekalkan buah tu balik ke Mekah. Ambil buah tu Tok Guli panggil Abu Syauqah, Pak Bedui lagi, punya buah bedui. Wah sedap Tok Guli suka makan ni, sedap buah durian ya. Nak ceritakan apa? Selangkah dan banyak ceritanya. Kalau siapa nama Sidi Muhammad Said yang Malik Al-Linggi macam tu kan. Satu riwayat cerita dia mengajar tu kitab tinggal. Dia nak ambil, suruh anak murid ambil. Ya, kata silap dia balut kepala yang keserban, begitulah dia tu baca doa, kejam mata, buka mata sampai rumah. Yang ambil kitab balik-balik. Macam-macam cerita kan. Ini semua apa? Karamatul awliya. Ya, sebab apa dinamakan dia awliya, kekasih Allah Taala? Ya, sebab jiwa dia berlazat dengan Tuhannya. Ya, sebab orang bila berlazat dengan Tuhan, dia takkan ada khazan. Qalbi dia takkan ada khazan, tak ada duka cita, tak ada takut, tak ada pening, bearing, tension, bearing, boring, pun tak ada kan. Ya, orang duduk taraf ni, jiwa dia tenang setenang. Ini tak ada duit dah pening, bani ni dah pening, belum jejak. Ya, belum jejak makan wali. Wali tu sifat dia. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum. Keselawilah wali Allah, kekasih Allah ni, dia tak ada sebarang takut. Ya, sebarang gerun gelisah, tak ada, tenang. Maka nak cari jalan ketenangan dalam hidup, masuk lain para awliya. Jalan sufi, jalan awliya, jalan makrifat sebenar, bawah pimpinan arifin dan boleh kenal. Kalau tidak ada, dia ada dunia, dia sakit wali kan. Siapa tak takut? Naik kereta juga semua takut aksiden kan, hidup takut mati, niaga takut tak untung, dan untung pula takut tak banyak kan. Habis dia takut sampai ke mampus, dia takut. Yang tak takut ni orang pilihan Tuhan, masuk lain dia. Apa lain dia di antara dia? Yang para awliya, hati digantung dengan Allah Ta'ala, banyakkan zikrullah, ya, berlazat dengan dia, barulah betul jalan dia. At-tayyu, apa makna tayyu? Ialah terlipat bumi, jauh dari dekat, sehingga jarak yang sejauh-jauh dapat ditempuh dengan satu langkah dan sab. Yang tadi khadam si Muhammad Said ni, orang Melaka dia kenal ni, orang panggil apa? Haji 60 mesin gitu. Saya masa ngaji pondok dia, jumpa dia kan, dekat bus stand tu. Dia jalan tu air dia melalui apa kata, kat jong gila kan. Kita dah kenal dia kan, kita salam dia, bagi dia duit, cium tangan dia, apa dia kata? Orang semua tak kenal aku gitu. Berderah tu doakan saya tu kata, insya-Allah aku doa engkau selamat jaya. Tak apa selamat, tak tahu lulus kita. Kata pondok anda dia biasa lulus, apa tak kira jadi lulus. Ya, tak lama tu orang budak telefon dia ada kat sana. Dia ke mana jauh, nak bos kejap sampai ke sana. Kalau orang tunggu ustaz kau kata dia ni wali paling cantik kan. Kat sini orang tak nampak kamu kau jumpa orang cantik. Ya. Dia tengah fana antara kelakau ni. Orang tu jadi imam. Dia kata, aku tak boleh jadi imam. Dia kata, jadilah tu. Tengah-tengah semayang. Dia ketawa. Jadi orang tengah semayang dia ketawa. Wah sudah. Aku kata aku tak boleh jadi imam. Tak apa, dia tengok makmum belakang rupa-rupa. Tak tahu. Dia ketawa. Cuba dah boleh ada fana macam-macam hal. Allah. Dia biasa jumpa ikhwan dekat Ahmadiyah. Dia kalau kat gaung tu, Haji Ahmadiyah dia kenal. Tu Imam Ahmadiyah dia pergi ke sana kan. Yang mana ikhwan dekat Ahmadiyah, dia pergi rumah-rumah. Bawa aku duit, dia minta duit kan. Apa? 100. Tak ada tu, saya tak ada duit. Pula tak ada, dalam lamari kau tingkat 3 bawa kain batik, habis dia baca. Kawan menggigil, habis dia baca satu-satu. Tak ada, tu bawa kain batik, tingkat 3 dalam lamari kau, rumah habis dia baca sana. Menggigil kawan. Anak kena kan, masa lagi pondok kan,
Kita cuma nak tunggu bas jalan kan, beg tu kita letak atas kerana kat bas kan. Kita nampak dia ada, kita turun, dia duduk kat pintu bas tu, pergi ambil duit dia. Aku nak duit, pergi ambil duit. Kita pun tak ada kata apa, dah tahu cara dia, pergi ambil. Buka beg duit tak ada. Allah, kita ni jahat siapa pula curi dia aku kan. Tak ada duit kan. Kita pun tarik zip balik, turun bawah. Belum cakap kan dia tak ada, dia kata pergi ambil, dia kata. Terpusing balik macam orang bodoh. Buka tengok ada kan. Allah, dia uji macam-macam tak nak uji. Wali-wali ni style macam-macam. Macam pelik kan. Allah. At-tayyu juga berarti apa? Menghabiskan masa siang malam dengan sembahyang puasa semata-mata. Itu makna at-tayyu juga, banyak makna. Dalam lain keterangan, Ibnu Athaillah Sakandari berkata, andaikan nur nur keyakinan yang telah terbit terang dalam hati, dalam kalbi insan tadi, ya, pasti engkau akan dapat melihat akhirat itu lebih dekat kepadamu daripada engkau akan pergi ke sana. La ra'aital akhirah aqraba min. Akhirat tu terbayang-bayang depan mata dia. Harisah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Rasulullah tanya dia, ya, bagaimana keadaan kalbi kamu? Rasulullah biasa lepas semayang tu akan tanyalah, apa siapa ada mimpi, mari aku takbirkan. Siapa ada sakit, mari kita ziarah. Siapa mati, kita uruskan, ya. Benda tanya Harisah, apa keadaan kamu? Iman kamu? Iman kami alhamdulillah ya Rasulullah, maknanya kuat. Mana tanda? Aku nampak akhirat tu terbayang-bayang di depan. Sebagaimana hadis-hadis yang Rasulullah kemuka tu, nampak terbayang-bayang kat depan tu. Macam mana nikmat syurga dan macam mana azab neraka yang sangat dahsyat, ya. Maka Rasulullah kata tetapkan, tetapkan, murakabahkan benda tu. Sentiasa dalam pengkhabaran hadis terasa depan kita. Sebab tu apabila kita nak buat perkara, letakkan depan dia syurga dan neraka. Kau buka ni jalan, kau nak buat benda ni, depan tu jalan syurga dia, depan tu neraka dia. Maknanya apa? Kita sentiasa ingatkan akan tempat di sana, zikrul akhirah mungkin. Itu di antara dia. Allah. Kemudian kata Tuan Pengarang, dan dia pasti dapat melihat segala keindahan dunia dan diliputi oleh suram kerosakan, kehancuran, ya. Itu dia yang bakal menimpa kepadanya. Kita tengok kereta model baru dan kita tengok akhir dia ketika dinazak apa rupanya, besi berkarat besi berkarat. Cantik ni besok jadi besi berkarat. Ya, kita cantik akhirnya apa tu, saya jadi bangkai dalam kubur, mati habis. Pandang ujung habis semua habis. Baru hati kita apa dapat kenal, ya, dan tidak tertipu dengan gambaran luar. Sebab kata jangan pandang luar, pandang menggunakan kalbi. Kalau pandang luar, dia kata apa tadi? Tertipu. Kalau pandangan dalam, boleh faham. Ya, maksud Tuhan jadikan untuk mengenali dia dan menterjemahkan kehambaan bagi dia. Kemudian al-ata ila akhir wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma barik. Fa inna khaira kullahu ila anta. Alhamdulillah. Subhanakallahumma